Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, izinkan saya untuk mengadu-adukan juga rakan-rakan di atas pentas pada pagi ini. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Abdullah Mazin, Penasihat Agama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap selaku Kursi Eksekutif Otoritas Wasatiyah Malaysia IWM. Yang bahagia selaku tuan rumah yang telah memaklumkan penanggungan kos penganjuran. Yang bahagia Tan Sri Muhammad Isra bin Haji Abdul Samad Pengurusi Kelda. Betulkan saya Tan Sri kalau saya tersilap sebab malam tu saya dengar. Yang berbahagia Tuan Haji Yusufi selaku Pengarah Eksekutif Wasatiyah Malaysia IWM. Yang bahagia Tuan Haji Asaduddin bin Muhammad Yunus, Pengarah Al-Ihwal Pembangunan Islam Kelda, para pembentang kertas kerja daripada dalam dan juga luar negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bila saya berada di hadapan pada saat dan ketika ini, saya berasa kebil berada di hadapan majlis yang begitu besar, yang tentunya Dewan daripada 8 sehingga 10 hari bulan hari ini yang telah tuan-tuan puan-puan lalui, bukan hanya sekadar kehadirannya termasuk Dewannya yang begitu hebat tentunya memberikan keselesaan, dan begitu juga dengan jumlah kehadiran yang saya cuba fikirkan tadi, mungkin barangkali daripada jumlah yang hadir pada perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dibandingkan dengan majlis penutupan yang menjadi lumrah. Biasanya penutupan ini hanya tinggal sebahagian kecil bersama-sama dengan urus tianya. Alhamdulillah, pada hari ini juga masih lagi kita melihat Dewan masih lagi dipenuhi dengan para peserta, bahkan rakan-rakan kita daripada pembentang luar negara termasuk Dr. Mahmud Kedah masih ada lagi di sini, negeri sama dengan saya, cuma dia kerajaan Saudi Arabia. Tuan-tuan, lebih terasa kebil saya bila saya berada di hadapan kalangan para ulama cendekiawan, kalangan-kalangan daripada pimpinan-pimpinan NGO dan berbagai pihak. Dan tentunya juga saya rasa bahawa juga kebil bila saya berada di sini dengan abang-abang senior dan juga rakan-rakan senior daripada saya yang berada di peringkat pendidikan dan juga dalam semua bidang. Mantan Menteri Dr. Abdullah, mantan Menteri juga dan Menteri Besar Aziza dan juga rakan-rakan yang lain. Namun dalam suasana kekebilan itu saya merasakan kekuatan apabila saya melihat bahawa dokongan dan juga kebersamaan kita daripada 8 hari bulan sehingga sampai saat dan ketika ini, dan mendengar juga bagaimana yang Nabi katakan bahawa sinfani minan nas idza salaha salahan nas wa idza fasada fasada nas. Dua golongan manusia yang kalau juga elok golongan ini, maka eloklah semua manusia, eloklah negara dan juga daerah negeri mereka, yaitulah al-ulama wal umara, yaitulah gabungan daripada dua kelompok manusia, yaitulah ulama dan juga umara. Maka hari ini kita membicarakan soal kerangka yang begitu besar yang menjadi tajuk perbincangan dalam tempoh 3 hari yang telah kita lalui sampai saat penghujung pada hari ini, dengan resolusi yang telah tuan-tuan putuskan, yang insya-Allah resolusi ini akan kerajaan gunakan sebagai salah satu daripada bahan tindakan dan juga usaha untuk ke arah melihat Malaysia lebih menuju kepada kejayaan yang lebih cemerlang. Dan tentunya saya mendengar dengan takut di akhir tadi ialah tindakan segera dengan kita merangka bagaimana indeks syariah yang harus kita laksanakan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada malam peresmian, supaya di sana ada indeks-indeks pengukuran
Karena dalam konteks negara, orang mengukur tentang GDI-nya, orang mengukur tentang perkembangan ekonomi gross tahunannya, mengukur tentang KDNK pada kadar tahunan pertumbuhannya. Maka tentunya juga kita ingin melihat bagaimana pelaksanaan Islam di Malaysia sudah berada pada tahap yang bagaimana, dan dibandingkan juga dengan tahap-tahap di kerangka dunia yang lain umat Islam. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, penghayatan wasatiyah dalam kerangka maqasid syariah, penghayatan wasatiyah dalam bahasa mudah yang boleh saya sebutkan, yang dicantumkan, dihubung kaitkan pula dengan apa yang kita katakan dengan maqasid syariah yang 5 perkara itu, yang menjadi pokok pangkal besar kepada umat. Di mana kita pada saat dan ketika ini? Bila kita bicarakan soal maqasid syariah yang pertamanya, kalau kita mengambil pendekatan dengan melihat kepada kerangka untuk kita membangunkan hifdzuddin dalam menjaga agama, maka kita melihat dalam menjaga agama ini, kita tidak harus pisahkan daripada pelbagai elemen-elemen yang begitu besar. Bermula daripada perlembagaan negara, di mana perlembagaan yang kita sebut di dalam yang dirangka puluhan tahun yang terdahulu, yang menjadi suatu perkara pokok rujukan dalam konteks pemerintahan negara. Di antaranya kita melihat perkara 3 perlembagaan negara menyebut Islam sebagai agama persekutuan. Islam is the religion of federation. Islam sebagai agama persekutuan, ataupun disebut dengan Islam dinul daulah, Islam sebagai agama negara. Tetapi ramai orang yang menafsirkan dengan Islam sebagai agama resmi, yang jauh benar tersimpang dan jauh tersasar daripada kebenaran yang sepatutnya. Dan bermula daripada kesilapan itu, kita melangkah kepada arah dan alat tuju yang tidak benar. Apabila kita menyatakan dia secara agama rasmi, lalu kita huraikan mengikut pandangan dan perkiraan pemikiran kita sendiri yang terbatas dan terhad. Dalam masa yang sama juga, kelompok awam yang mendengar apa yang kita ungkap dan kita ucap itu tidak berada dalam satu kesediaan ilmu dan pemahaman yang jelas tentang dalam perlembagaan negara, sehingga mereka turut juga melihat bahawa betul Islam sebagai agama resmi. Sedangkan tidak ada satu patah pun di dalam perlembagaan yang jelaslah disebutkan. Sebab kita melihat kuasa kerangka perlembagaan itu dibuat, di antara yang termasuk merangka itu selain daripada dipromosikan oleh Lord Brand, tetapi di sana ada Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan yang turut merangka perlembagaan tersebut, meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, agama negara, agama dinul daulah, agama religious of federation. Maka dari itulah yang dapat kita pahami nanti, dengan secara jujur dan ikhlas kita mampu merangka hala 7 negara berdasarkan kepada perlembagaan tersebut. Maka tumbuhlah sekolah-sekolah agama, tumbuhlah sekolah-sekolah yang membantu untuk mendidik, termasuk Muhattafid, Darul Quran dan sebagainya. Tumbuhlah sekolah-sekolah yang mengajari agama. Bahkan bukan sekarang itu, ditambah untuk pengukuhan lagi di masjid-masjid di Malaysia. Dan karena saya dalam bidang dan penugasan yang pendidikan tanggungjawab ini, kita ada 14,000 imam yang kita bayar dengan allowance secara harian dan secara bulanan. Tiap-tiap bulan 14,000 orang imam seluruh Malaysia. Bukan kata 14,000 mungkin barangkali tak cukup. Anak-anak di peringkat kecil perlu ada lagi pendataan selain daripada pendidikan di sekolah secara formal, termasuk pendidikan agama, disambungkan lagi di rumah masing-masing dengan pendidikan kafah. Kafah kita ada hari ini sekitar lebih kurang 34,000 orang guru kafah seluruh Malaysia yang dibayar allowance pada bulanan mereka. Mungkin barangkali belum cukup di masjid dengan imam secara langsung pendidikan, kita tambah pula dengan guru-guru takmir. Hari ini kita ada 3,600 orang pendidik takmir, guru-guru takmir seluruh Malaysia. Dan masjid pula untuk ditambah kekukuhan pelaksanaan pengurusan, kita ada pula yang dibagi PPMD, pegawai penjelas masjid-masjid daerah. Belum diambil kira lagi apa yang kita ada di negeri yang established sudah lama,
Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam pada setiap 14 buah negeri yang ada di Malaysia. Maka inilah yang saya katakan, kerangka maqasid syariat dalam fiqh, dalam menjaga agama yang di sana nanti, bagaimana kita nak senandingkan, bagaimana kita nak selaraskan, bagaimana kita harmoniskan dengan wasatiyah yang kita bincang. Maqasid syariah yang kedua ialah untuk kita nak menjaga akal, katakan. Dalam menjaga akal tentunya pendidikan secara formal. Di tadikanya masuk ke sekolah rendahnya, masuk sampai ke sekolah menengahnya, sampai ke universiti polis, diploma, sampailah kepada peringkat PhD dan sebagainya. Dalam peringkat untuk nak menjaga akal ini bukan hanya soal bukan akal ini tak boleh kita mabukkan dengan sehingga hilang akal, tetapi juga menghadapi kerangka yang konkret untuk membangunkan akal ini, iaitulah proses pendidikan bertepatan dengan nilai dan kehendak turunan Al-Quran yang bermula dengan ayat Iqra. Bacalah, belajarlah. Maka kemudian kita melihat, ambil contoh yang paling dekat. Pelajaran tahun yang lalu, kerajaan telah menyisihakan 240 bilion peruntukan untuk mentadbir negara bagi tahun 2014. Dan daripada 240 bilion, 54 bilion diumumkan untuk pendidikan. 54 bilion untuk pendidikan. Dalam bahasa mudahnya ialah untuk kita membicarakan menjaga maqasid syariah yang kedua, iaitu menjaga akal. Ketiga, barangkali boleh kita sebutkan bahawa kita nak menjaga keturunan, nyawa dan keturunan hidup. Dalam menjaga nyawa, saya ingat daripada mula peringkat awal yang harus kita pahami juga bahawa jadi kadang-kadang orang tak dapat nak lihat ini, tapi saya suka nak sebut peringkat mula saja perkahwinan. Selain daripada dah berkahwin, pergi khusus perkahwinan, ada juga orang cakap tak baik khusus pra dulu, masa zaman dulu, ya betul.